اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Subyan, muka surat 13, baris yang kedua daripada bawah. Muka surat 13, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faslun, ini suatu ceraian. Bermula yang membatal akan sembahyang itu. Bermula yang membatal akan sembahyang itu. Bermula yang membatal, yakni perkara yang membatal akan sembahyang itu 21 perkara. 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Jadi biasa dalam kitab-kitab fiqh, tajuk membicarakan berkaitan dengan perkara yang membatalkan sembahyang selepas daripada selesai bicara rukun sembahyang, sunat-sunat di dalam sembahyang, barulah masuk kepada tajuk perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Tapi dalam kitab Hidayatus Subyan ni dibicara terlebih dahulu sebelum masuk bicara rukun adalah perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Sebab dalam kitab Hidayatus Subyan, syarat sah sembahyang yang ke-9 adalah menjauhi, yakni meninggal daripada barang yang membatal akan dia akan sembahyang. Jadi menjauhi, yakni meninggalkan daripada perkara yang membatal akan dia akan sembahyang tu. Dalam kitab Hidayatus Subyan diletak syarat sah sembahyang yang ke-9. Jadi sekarang ni huraian adalah berkaitan dengan syarat-syarat untuk sah sembahyang. Jadi menjauhi ataupun meninggalkan perkara yang membatalkan sembahyang dibilang sebagai salah satu daripada syarat sah sembahyang, yakni syarat sah sembahyang yang ke-9. Jadi sekarang ni masih lagi bicara berkaitan dengan syarat sah sembahyang. Jadi syarat sah sembahyang ke-9 menjauhi, yakni meninggalkan perkara yang membatalkan sembahyang. Jadi dibicara berkaitan dengan perkara yang membatalkan sembahyang itu 21 perkara. Ini dalam kitab Hidayatus Subyan. Biasa kitabnya perkara yang membatalkan sembahyang ni lepas habis bicara rukun bicara rukun, bicara sunat-sunat di dalam sembahyang, barulah masuk tajuk perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Baru masuk situ. Baru masuk perkara membatalkan sembahyang. Jadi dalam kitab Hidayatus Subyan ni rukun sembahyang belum lagi masuk ni. Tapi dibicarakan terlebih dahulu berkaitan dengan perkara-perkara membatalkan sembahyang. Rukun sembahyang bermula di muka surat 15 tu. Barulah masuk kepada rukun sembahyang.
Jadi perkara-perkara yang membatal akad sembahyang itu 21 perkara. 21 perkara yang membatalkan akan sembahyang. Pertama daripada 21 perkara. Pertama daripada 21 perkara berkata-kata. Berkata-kata di dalam sembahyang. Itu dia perkara yang membatalkan sembahyang. Kenapa? Kerana sembahyang ni inna hazas salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama hiya at-tasbihu wat-takbiru wa qiraatul Quran. Sesungguhnya sembahyang ini tidak sepatutnya padanya pada sembahyang oleh sesuatu daripada percakapan manusia. Sembahyang ni tak sepatutnya dalam sembahyang ni ada sesuatu daripada percakapan manusia. Sesungguhnya sembahyang ni tasbih, takbir, membaca Al-Quran. Jadi sembahyang ni tidak sepatutnya dalam sembahyang sesuatu daripada percakapan manusia. Jadi di antara perkara yang membatalkan sembahyang adalah berkata-kata. Berkata-kata mana ni yang membatalkan sembahyang? Berkata-kata dengan sengaja. Itu satu syarat. Dengan sengaja. Adapun terlupa, dia akan bicara di hadapan, tidak membatalkan sembahyang. Itu syarat yang pertama. Yang keduanya, lagi diketahui akan haramnya. Haram berkata-kata di dalam sembahyang. Lagi mengetahui akan haramnya. Kalau tidak mengetahui bahawa berkata-kata dalam sembahyang itu haram, contohnya baru masuk Islam, dia bercakap sesama kawan dia hok sama-sama baru masuk Islam, tidak membatalkan sembahyang. Jadi berkata-kata yang membatalkan sembahyang, yang pertama dengan sengaja, bukan terlupa, bukan terlancar lidah, bukan, dengan sengaja. Yang pertama, itu syarat yang pertama. Lagi dia ketahui akan haramnya, itu syarat yang kedua. Lagi dia ketahui akan haramnya, tiba-tiba bercakap juga, tahu dah haram bercakap dalam sembahyang, tiba-tiba bercakap, maka batal. Satu lagi syaratnya, dan ingat akan dirinya di dalam sembahyang. Dan ingat akan dirinya di dalam sembahyang. Jadi syarat yang pertama, berkata-kata yang membatalkan sembahyang dengan sengaja, bukan terlupa ataupun terlancar lidah. Syarat yang kedua, lagi diketahui akan haramnya. Kalau jahil, contohnya kerana baru masuk Islam, dia pun bercakap, tidak membatalkan sembahyang kecuali di hadapan. Syarat yang ketiganya, dan ingat akan dirinya di dalam sembahyang. Ingat akan dirinya di dalam sembahyang. Hak ni di hadapan dia tak cerita. Ingat akan dirinya dalam sembahyang, dia sedar dalam sembahyang, dia berkata-kata, maka batal. Macam mana pula yang tak ingat dirinya dalam sembahyang? Dia tidak dicerita di hadapan. Sekarang berkata-kata dengan sengaja di hadapan tu, jika lupa tak batal. Lagi diketahui akan haramnya di hadapan tu, kalau jahil tidak batal. Kemudian satu lagi syaratnya, dan ingat akan dirinya di dalam sembahyang. Jika tidak ingat akan dirinya dalam sembahyang, tidak didatangkan di hadapan. Ingat dirinya di dalam sembahyang, mana dia sedar di dalam sembahyang.
tiba-tiba dia berkata-kata dengan sengaja serta mengetahui akan haramnya, batal sembahyang. Dan macam mana pula dia tengah sembahyang, sedang sembahyang, macam mana timbul masalah dia tidak ingat bahawa dirinya dalam sembahyang? Masalahnya macam mana? Contohnya orang yang terkurang rakaat. Dia terkurang rakaat, dia pun memberi salam. Terkurang rakaat, kemudian memberi salam. Selepas memberi salam, maka ada percakapan. Percakapan berkaitan dengan dia ni. Percakapan berkaitan dengan sembahyang dia tu tak cukup. Tapi masa dia bercakap tu, adakah dia ingat dirinya dalam sembahyang? Dah siap dah sembahyang. Beri salam dah, beres dah. Maka dia bercakap tu, dia ingat ke dia sudah dah sembahyang? Bukan dia ingat dia dalam sembahyang. Kalau dia ingat dia sembahyang dia tak cukup lagi, takkan dia beri salam. Pandai ni? Sekarang dengan sengaja kita akan cerita kemudian. Sebab dia ada hurah kalau tak sengaja di hadapan. Lagi dia ketahui akan haram, kita akan bicara semula. Kalau sebaliknya, dan ingat akan dirinya di dalam sembahyang, batal. Kalau dia ingat dirinya tu sudah bukan dalam sembahyang, sudah dah sembahyang, rakaat cukup dah, diberi salam dah, tiba-tiba ada orang tegur, sembahyang tu dah cukup. Cukup dah sembahyang. Dia bercakap tu. Tapi sebenarnya sembahyang dia sudah tak lagi? Dah lah, sebab rakaat tak cukup. Ada ni. Bila sembahyang tu 4 rakaat, 3 rakaat dia beri salam dah, maknanya sembahyang dia tak habis lagi. Kira-kiranya dia tu dalam sembahyang lagi. Tapi adakah dia ingat dia dalam sembahyang? Kalau dia ingat sembahyang dah cukup lagi, dia tambah serakaat. Sekarang ni dia ingat ke sembahyang dia cukup dah, dia beri salam. Bila orang tegur, dia pun berkata-kata. Masa dia berkata-kata tu memang dengan sengaja. Memang dia tahu kalau dah sembahyang cakap haram, batal sembahyang. Tapi sekarang dia ingat dirinya dalam sembahyang ataupun dirinya sudah di luar sembahyang. Luar dah lah, beres dah, cukup dah rakaat, beri salam dah. Dia berkata-kata seumpama tu tidak membatalkan sembahyang, dia sambung semula tambah serakaat. Tadi awak berkata-kata dah. Berkata-kata yang membatalkan sembahyang, yang pertama dengan sengaja, tadi memang dengan sengaja. Yang kedua, diketahui akan haramnya, memang dia tahu kalau betul dalam sembahyang memang haram berkata-kata. Yang ketiga ni, dia ingat dirinya dalam sembahyang lagi ke? Sudah dah sembahyang cukup dah rakaat, beri salam dah. Maknanya dia tidak ingat dirinya di dalam sembahyang. Pada ingatan dia sudah luar sembahyang, sembahyang sudah selesai. Jadi berkata-kata seumpama tu tidak membatalkan sembahyang, dia boleh sambung balik sembahyang dia. Apa tak masalah? Tak ada niat-niat. Sembahyang dah sudah lagi nak niat apa? Masuk sembahyang. Masuk sembahyang. Dia dah sembahyang lagi tu kira-kira. Salam dia tidak dikira, mana kira salam rakaat tak cukup. Maknanya masuk sembahyang semula lah. Masuk sembahyang semula. Tak kena niat saja aku tambah 1 rakaat kerana aku. Tak ada. Dah masuk sembahyang semula. Masuk sembahyang semula. Tapi dia bercakap dah tadi. Macam mana nak sambung balik sembahyang? Sebab kira-kiranya masa tu dia dalam sembahyang lagi tu. Sebab rakaat tak cukup lagi. Dia berkata-kata. Yang pertama dengan sengaja, memang betul dengan sengaja. Yang kedua lagi ketahui akan haramnya, memang dia tahu kalau dalam sembahyang berkata-kata haram serta membatalkan sembahyang. 2 syarat. Dia nak kena ada 3 syarat barulah batal. Syarat yang ketiga, adakah dia ingat ketika dia berkata-kata tu dia masih dalam sembahyang? Tak batal, boleh sambung balik ya. Tak batal. Ni hak berlaku percakapan
antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ni hadis Zulyadain. Hadis Zulyadain tu. Khirbat nama sahabat tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur 2 rakaat. Nabi lepas tasyahud Nabi terus memberi salam. Maka Zulyadain pun tanyalah, Khirbat pun tanyalah, aku siratus salah am nasita ya Rasulullah, adakah dikasarkan sembahyang ataupun lupa engkau ya Rasulullah? Dah zuhur 2 rakaat, lepas tasyahud tu memberi salam, aku siratus salah, adakah dikasarkan akal sembahyang, am nasita ya Rasulullah, ataupun lupa engkau ya Rasulullah? Mana sahabat, jadi Nabi memberi salam dengan lupa. Sahabat memberi salam kerana masa tu hukum masih lagi diturunkan. Memanglah kasar-kasar ni ketika musafir. Hukum masih lagi diturunkan. Kemungkinan bermukim pun, tidak musafir pun mungkin boleh dikasarkan sembahyang. Ada kerana-kerana. Dah zuhur 2 rakaat Nabi, lepas tasyahud Nabi segera beri salam tu. Jadi sahabat pun beri salam ikut Nabi. Maka Zulyadain pun tanyalah, adakah dikasarkan sembahyang ataupun lupa ya Rasulullah? Nabi kata kedua-duanya tidak. Kasarnya kenapa? Bukan musafir. Lupa pun tidak, Nabi tak sedar Nabi lupa. Maka jawab Khirbat, bal ba'du qarkan, antara kedua ni mesti kena ada lah, tak kasar lupa. Lepas tu Nabi pun tanya sahabat yang lain, asadaqa ma qala Zulyadain, betul ke barang yang dikatakan oleh Zulyadain? Sahabat pun jawab betul. Nabi pun kembali balik kepada sembahyang, tambah 2 rakaat. Nabi sujud sahwi 2 kali di akhir sembahyang. Pada ni. Tapi di situ ada percakapan. Zulyadain tanya Nabi, Nabi menjawab pertanyaan Zulyadain, kemudian Nabi sambung balik sembahyang. Tapi percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak sedar diri dia masih dalam sembahyang. Sahabat pun samalah. Sahabat kita sudah dah sembahyang. Sahabat kita sudah dah sembahyang ikut Nabi, dan Nabi rakaat tasyahud wi salam lah. Maka berlaku dia dialog percakapan tu. Tapi kemudian Nabi sambung balik. Kalau sambung balik tanpa bercakap, tak timbul muskil mana? Dah berlaku percakapan kan? Maknanya kira tu dalam sembahyang percakapan tu berlaku. Tetapi Nabi bercakap, Nabi kira Nabi sudah sembahyang, bukan lagi dalam sembahyang. Yang batalnya bercakap serta menyedari bahawa diri dalam sembahyang, barulah batal. Pada ni cuma bercakap tadi tu bukan bercakap yang banyak lah. Kalau bercakap yang banyak jadi batal juga, tak boleh sama balik lah sembahyang. Dan bercakap tu benda ni banyak mana. Kalau bercakap yang mana tak boleh nak sambung dah. Bercakap setengah pandangan, bercakapnya dalam 6 patah kalimah lah. 6 patah kalimah, maka tak batal lagi. Lebih daripada 6 patah kalimah barulah batal. 6 patah kalimah tu ulama suka ambil kata 6 patah ni ambil daripada hak percakapan sebelah Nabi, dan ajaan percakapan sebelah Zulyadain, kemudian percakapan sebelah Nabi jawapan tu. Siapa ada 6 patah, lebih tak ada 6 patah, tak lebih dari 6 patah, setakat 6 patah je, maka 6 patah tak membatalkan lagi sembahyang. Setengah mengatakan bahawa tak kira kepada 6 patah perkataan, kira kepada uruf. Kira kepada uruf, kepada pandangan ramai lah. Tiga pada pandangan ramai. Kalau cakap panjang lebar tu, tu bukan dah tu, tak boleh nak sama balik dah semayangnya.
Tak boleh nak sambung balik dah semayang. Dia ada bagai-bagai pandangan lah kitab ni. Hak percakapan tu, hak setara mana kau tak batal lagi semayang, boleh sambung balik rakaat yang tak cukup, dengan hak kata batal dah. Mana pandangan-pandangan ulama ni ada 6 pandangan. Ada kata 6 kalimah, ada kata kembali kepada uruf, ada kata 3 kalimah, macam-macam pandangan. Ada kata bercakap sekadar 1 rakaat, barulah panjang. Oh, sekadar 1 rakaat seminit jadinya. Dia ada 6 pandangan. Di pandangan muktamad, percakapan tu jangan lebih daripada 6 kalimah percakapan. Kalau lebih dari 6 kalimah percakapan, walaupun tidak menyadari diri berada dalam sembahyang sekalipun, sembahyang itu hukumnya batal. Tak boleh nak sambung balik. Jadi hak masalah kata tidak ingat akan dirinya dalam sembahyang, tapi berkata-kata tu pastilah dengan sengaja, bukan terlupa, terlancar lidah. Yang kedua, pastilah yang berkata-kata tadi menyadari, tahu bahawa berkata-kata di dalam sembahyang tu haram serta batal sembahyang, tapi dia tidak ingat dirinya di dalam sembahyang, maka tak batal. Tapi sahabat mengikuti Nabi SAW memberi salam, sebab sahabat tak tahu lagi masa tu. Kemungkinan zuhur 4 rakaat syariatnya boleh kasar, walaupun ketika bermukim, ketika tidak musafir sekali itu sahabat ikut. Ada pun masa kita makmum tak ada hak sebagaimana hak kisah sahabat ni, kisah Zulyadain Khirbat ni, tak ada. Tu imam memberi salam dengan terlupa, tu imam sembahyang tak batal. Anak makmum yang sudah menyadari bahawa rakaatnya belum lagi cukup, memberi salam dengan sengaja, batal lalu dah anak makmum. Jawab sama dengan kisah hak sahabat ni. Sahabat ni oleh kerana Nabi sembahyang zuhur 2 rakaat, lepas tasyahud Nabi memberi salam, sahabat mengikuti. Sahabat tak tahu lagi masa tu, ikut je lah. Betul. Zulyadain tanya, aku siratis salah, adakah dikasarkan sembahyang ya Rasulullah? Kasar ke? Kan Nabi kata kasar, baiklah, walaupun tidak musafir pun, sebab masa tu syariat masih lagi diturunkan. Lepas tu sahabat ikut Nabi SAW pada ni. Lepas tu sahabat tanya, adakah dikasarkan akan sembahyang? Amnasita ya Rasulullah, ataupun lupa engkau ya Rasulullah? Pada ni. Adapun kalau kita makmum memang tahu dah tu imam tu baru 3 rakaat zuhur memberi salam, dituk beri salam, pun tu imam rakaat tak cukup tu. Tu imam pun, kalau tu imam bercakap sekalipun tak cukup rakaat, kalau tak cukup lah, tu imam pun ingat kembali. Maka tu imam pun sedar dia rakaat tak cukup, dia pun sambung sembahyang semula. Makmum beri salam tu haram dah. Salam kau mana awak sembahyang tak cukup lagi, rakaat belum cukup. Dah tak imam beri salam, dia terlupa. Haram pun tidak, sembahyang batal pun tidak. Yang kamu tahu dah 3 rakaat kan, boleh beri salam begitu? Haram serta batal sembahyang tu. Ni hak berlaku lah. Tu imam 3 rakaat beri salam, makmum 3 rakaat beri salam, lepas beri salam 3 rakaat, dia tak kenal dah ku tu imam. Dia kenal ku tu imam. Tu imam 3 rakaat beri salam, dia beri salam juga. Lepas tu dia pergi macam ni, tak cukup. Tu imam pun sedar tak cukup, tu imam pun tambah 1 rakaat. Yang kamu tu hak tunjuk ni dak igen, dak bengong orang panggil. Bengong lah. Dah kamu tahu dah sembahyang tu baru 3 rakaat, yang kami ikut tu imam tu kenapa? Subhanallah ke ataupun mufarakah lah, tambah rakaat, kenapa nak ikut tu imam? Makmum ikut tu imam, tak salah. Tu imam tersalah, ikut apa orang yang tersalah?
Tu imam terlupa. Ikut apa orang terlupa? Oh, tu imam beri salam, dia beri salam, dia tunjuk gini. Ini 3. Tu imam apa gitu? 3. Oh, tak apalah tu imam tu, dia manusia lupa. Tu imam bangun tambah serakaat. Makmum terkia-kia. Tak makmum macam mana? Kamu tak boleh tambah serakaat. Kamu beri salam dengan sengaja, haram, dosa kamunya, batal semayang tu. Rakaat tak cukup, kamu boleh berhenti semayang dah. Kamu boleh akhiri semayang dah dengan salam. Mana boleh? Pada ni. Dah berlaku hak percakapan antara Nabi SAW dengan Khirbak tu, Nabi memang tidak menyadari bahawa semayang belum lagi cukup. Sahabat dia mengikuti Nabi SAW. Sahabat tak tahu lagi lah bab hukum hakam ni, ikut Nabi je dulu, lepas tu bicara balik. Adapun kita tak, kita sudah menerima agama yang sudah syumul, syariatnya sudah lengkap. Ada ni. Maka hak adanya hak tu imam je. Hak makmum tak ada. Ada ni. Tapi berlaku dia gitulah. Tu imam sudah dah beri salam, makmum tu beri salam, makmum pun tanya tu imam, tu imam, cukup tak tu? Baru 3 tu imam. 3 ke? Tu imam cakap. Dia cakap dah tu. 3. Dia cakap sengaja ke tak? Sengaja. Sengajalah, baru tak sengajanya. Dia tahu tak kalau dalam semayang hukumnya haram bercakap? Tahu. Dan masa dia kata gitu, dia ingat tak dia dalam semayang? Tak, dia ingat ke sudah? Dah cukup dah para rakaat. Dia beri salam dah, makmum pun seorang pun tak bunyi subhanallah pun. Beres dah tu. Pada ni. Kemudian tu imam ni pula nak kembali balik ke semayang ni bukan pakai buah makmum. Dia kena ada keyakinan dia sendiri. Pada ni. Macam Nabi SAW, dia mula-mula tu Nabi tak mari lagi bahawa rakaat tak cukup. Pada ni. Jadi Nabi tanya, Nabi katalah tidak kedua-duanya, kasar pun tidak, lupa pun tidak. Kemudian lepas sahabat kata ya bahawa apa yang Khirbak nyatakan tu betul, barulah Nabi kembali balik. Setengah mengatakan sebab Nabi sudah dapat keyakinan dia sendiri. Ada setengah mengatakan bahawa memang oleh kerana terlampau ramai sahabat yang mengesahkan, maka kena terimalah kalau ramai. Kalau tidak, tak boleh pakai hak hak makmum. Dia kena pakai keyakinan kita sendiri. Lepas tu kita dalam sembahyang ni kan jadi tu imam, orang tegur subhanallah, kita tak semestinya nak turut. Kalau kita tidak ada keyakinan kita sendiri apa yang kekurangan yang kita lakukan, apa kesalahan yang kita lakukan. Bukan subhanallah ikut lalu bukan. Dia cukup dah 4 rakaat. Dia pun tasyahud akhir. Makmum pun subhanallah, dibangun tambah 1 rakaat. Lepas tu makmum pun subhanallah, dia pun turun semula. Kena-kena disujud sekali. Lepas sujud sekali tu, tak ada duduk antara sujud dan tak ada sujud yang kedua, terus tasyahud akhir. Salah di situ. Jadi makmum pun subhanallah, dia pun terus bangun tambah 1 rakaat. Jadi imam ni bila makmum kata subhanallah tu, adakah dia menyedari bahawa rakaat saya baru 3? Kalau pak dah kan subhanallah apanya, jangan duk turutlah. Mas sekarang ni bukan kata tu imam bila makmum subhanallah itu turut, bukan. Dia kepakai keyakinan sendiri. Jadi dia pun bangun tambah 1 rakaat. Makmum pun subhanallah turun semula. Ni tak imam pening panggil ni. Lepas tu makmum pun sujud yang kedua. Barulah tu imam tu perasan, tu imam pun sujud yang kedua, baru tasyahud akhir semula. Tapi nak ceritanya kenapa tu imam tu naik pada rakaat yang kelima? Subhanallah ni maknanya rakaat tak cukup. Adakah makmum mari keyakinan bahawa rakaat tak cukup? Saya rasa cukup dah. Lepas tu kenapa kamu bangun? Dah makmum subhanallah. Ni tu imam tak reti dia panggil. Tu imam kena pakai keyakinan sendiri. Subhanallah ni hanya memperingatkan juga. Ada ni. Melainkan kalau tu imam tasyahud akhir baru 3 rakaat ataupun tu imam naik rakaat kelima lebih 1 rakaat, makmum subhanallah di belakang tu ramai hak macam kalau tu imam tasyahud akhir
makmum di belakang tu naik rakaat keempat belaka ramai, maka tu imam dia kena ikut sebab ramai. Kokonya 12 orang hok ramai tu. Faham ni? Barulah tu imam kena ikut makmum walaupun tu imam aku rasa cukup dah 4. Tengok belakang tu ramai-ramai tu naik rakaat tambah serakaat lagi tu, maknanya kamu baru 3 lah tu. Dia kena pakai sebab ramai. Faham ni? Ataupun dia naik rakaat kelima. Naik rakaat kelima ni, subhanallah, belakangnya dia pun keling belakang tengok, duduk belaka cukup dah para rakaat ni, duduk belaka, tak ada naik rakaat kelima dah misalnya. Dia kena duduk ikut ramah. Tapi masalah sekarang kadang-kadang imam naik rakaat kelima terlebih, subhanallah, ada makmum rakaat kelima juga naik berdiri juga, ada makmum duduk. Jadi tu imam apa pening hak mana betul maka tu imam kena pakai keyakinan dia sendirilah. Kalau yakin baru 3, tambah serakaat lagi. Dia makmum ni kalau ikut tu imam, hak tu imam kurang rakaat, begitu kalau tu imam terlebih rakaat, tu imam rakaat kelima dia ikut juga tu, ada dua peseng lah tu makmum ni. Makmum dia dua keadaan. Satu makmumnya dia dak ingat rakaat juga, dia khoya, dia ikut ke tu imam, dia reba dia dah ni kan, dia reba dia dah, jadi makmum pun hostri ikut tu imam. Ada satu tu imamnya, dah tu imam naik, kita ikut je lah. Ni jahil, tak boleh. Ya tak ni? Kalau tu imam naik kat kelima, memang kita makmum menyedari rakaat sudah cukup, naik je ikut tu imam, batal sembahyang. Naik ikut tu imam dengan sengaja, batal. Tu imam tak batal sebab dia dengan lupa. Sekarang ni 4 rakaat cukup dah. Tadi 3 rakaat tu imam beri salam, tak batal sebab dia tak sengaja. Makmum beri salam haram serta batal sembahyang sebab dengan sengaja. Sembahyang baru 3 rakaat. Tu imam naik rakaat kelima. Tu imam naik rakaat kelima tu terlupanya tak batal. Makmum ni memang menyedari sangat bahawa sudah cukup 4 rakaat, cukup dah 4 rakaat. Tapi dah tu imam naik ke kelima, dia naik juga, dia naik tu haram serta batal sembahyang. Sebab apa? Sengaja menambah rakaat sembahyang, haram serta batal sembahyang. Ingat baik. Walaupun makmum tadi ni ikut tu imam yang telajak ke rakaat kelima ni, walaupun makmum tu memang kebetulan dia terlewat 1 rakaat, maknanya dia bawa rakaat ketiga. Tu imam naik kat kelima tu, kalau dia naik pun dia rakaat keempat ngam-ngam baru. Sekarang tu imam rakaat keempat naik rakaat kelima, makmum ni lambat 1 rakaat, maknanya dia bawa rakaat ketiga baru. Jadi kalau dia ikut tu imam rakaat kelima lah, tapi kalau dia rakaat keempat sekalipun tak boleh. Tak boleh kalau tak niat mufarakah lah ni. Kalau dia mufarakah, niat cerah dah, dia semayang asing dah, tak ikut dah tu imam, tu cerita lain. Hak ni dia tak niat mufarakah. Tu imam rakaat kelima, tu imam salah saya baru 3 rakaat. Hak naik ni rakaat yang keempat ngam-ngam baru, tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Salah. Hak dia berdiri tu salah. Faham tak ni? Jadi kalau tak niat mufarakah, dia kena tunggu dalam duduk tasyahud. Lepas tu imam terus rakaat kelima sampai ke selesai rakaat kelima, duduk tasyahud akhir, salam, barulah dia bangun tambah rakaat. Kalau tak niat mufarakah lah. Ada ni. Sehingga kan ni fardu takdir lah buat masalah. Dia dalam sembahyang ni, berjemaah ni, dia macam-macam masalah lah. Yelah, kita makmum pun ada masalah juga. Terkadang kita terlupa, contohnya. Kita ada masalah juga kadang-kadang. Kita lupa nak baca Fatihah, contoh. Imam rokok, kita rokok, contohnya. Fatihah kita tak baca. Tu imam tanggung lah. Tu imam tanggung, makmum masbuk saja. Kalau kita makmum hafid, tu imam tak tanggung. Lepas tu macam mana tu?
kamu satu rakaat tidak cukup rukun semayang. Rakaat kamu tidak boleh dibilang. Lepas imam beri salam, kamu wajib kena tambah satu rakaat. Ada ni. Walaupun orang tengok pun pelik. Sebab apa? Sebab tukang komak yang tambah satu rakaat. Tu bila yang tukang komak tu? Imam takbir ihram, dia takbir ihram. Imam beri salam, ditambah satu rakaat. Apa benda tu bila ni? Tambah satu rakaat. Itu dia ada masalah lah tu. You lupa nak baca patah tu contoh. Jadi rakaatnya satu tidak dikira sebab tidak cukup rukun. Sebab tiap-tiap rakaat dia ada rukun qiyam, ada rukun Fatihah, ada rukun rokong, ada rukun i'tidal. Tiap-tiap rakaat. Tiba-tiba satu rakaat tu tak ada rukun Fatihah. Jadi satu rakaat tu dah tidak dikira. Tu imam memberi salam, dia kena bangun tambah satu rakaat. Cuma peliklah bagi makmum yang ramai-ramai tu duduk belakang tu imam. Tu imam beri salam ditambah satu rakaat. Buat apa tu bila ni? Ada masalah tu. Jadi kita banyak masalah dalam semayang ni. Itu masalah sebelah makmum. Tu imam pun manusia, berlaku kesilapan apa semua. Ada ni. Dia boleh berlaku macam-macam. Kita contohlah, kita ni makmum, asalnya kita batal wuduk. Kita pun pergi ambil semayang, kita tahulah tu imam ni rakaat yang keempat dah ni. Mana kita kira-kira kita ni tak apalah. Boleh tasyahud akhir dengan tu imam dah apa dah. Dia tasyahud akhir dengan tu imam dah apa dah. Dia pergi tengok tu imam nak kat kelima contohnya. Nak ikut tu imam macam mana? Dia baru nak masuk semayang ni. Sekarang kita buat masalah je ni. Dia semayang dengan tu imam. Dia tahulah tu imam kat berapa dah. Dah dia wuduk dia batal, dia pun kejar-kejar keluar ambil semayang. Badan ni. Tak apalah, tu imam kat keempat. Tak sempat kat keempat pun tak apalah. Boleh tasyahud akhir dengan tu imam pun tak apalah. Biarlah tak boleh serakaat pun. Sebab tu imam kat keempat dah ni. Dia kira kalau sempat serakaat boleh suka mujur dah. Misalnya tak sempat pun tak apalah. Tapi dia sudah tak imam kat keempat. Dia pun masuk tu imam lepas dia yang kedua bangun satu rakaat lagi rakaat kelima. Kita hak makmum ambil wuduk baru ni, dia tahulah imam rakaat kelima ni. Kita nak ikut dia ni. Kita nak ikut dia. Tapi bila imam kat keempat, i'tidal dah sujud dah, memang tak ada serakaat dah makmum ni. Tapi tak apalah, boleh kau pahala berjemaah. Tiba-tiba naik imam kat kelima. Makmum bukan makmum ni, hak nak ikut balik, nak macam mana? Boleh tak nak ikut berdiri rakaat kelima dengan tu imam tu? Boleh kira serakaat ke? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia sedar tu imam tu rakaat kelima. Tak sedar tak apa. Tak sedar. Memang betul-betul baru siapa. Tu imam berdiri, dia pun Allahu Akbar, dia ikut tu imam tu. Tak apalah sebab dia dah sedar tu imam kat kelima. Kalau dia sedar tu imam tu kat kelima, dia nak macam mana? Dia tak boleh ikut tu imam kat kelima tu, salah. Lepas tu dia nak ikut tu imam boleh ke tak? Boleh. Allahu Akbar. Lepas tu makmum nak tunggu di mana? Tunggu di tempat yang sepatutnya tu imam. Mana tempat dia? Tasyahud akhir lah tempat dia. Pakat keempat dah kan? Tasyahud akhir lah. Pakat lima tu dia terlupa, bukan tempat yang sebenar. Tak apalah, terlupa tak batal. Jadi kalau dia nak ikut tu imam, dia kena duduk di tempat tu imam yang sebenar. Mana? Tasyahud akhir. Dia pun Allahu Akbar, dia pun duduk tasyahud akhir, ikut tu imam. Tu imam kat kelima tak, dia duduk situ tasyahud akhir. Tu imam pun sesau kat lima rokong, tidak sujud tasyahud akhir, wisalam, baru dia pun bangun tambah 4 rakaat. Makmum lah dia panggil. Tapi tak boleh ikut tu imam dah rakaat kelima lah. Kalau dok tahu cerita lain. Tak apa-apa, tu Allahu Akbar, boleh agak serakaat dengan tu imam. Tu imam kat kelima dah, dia tak tahu ni. Tak apa lah. Tu imam pun tasyahud akhir wisalam, dia pun tambah lagi 3 rakaat. Dia tambah rakaat, cakaplah bawah ni tu imam rakaat kelima dah tadi. Cuma rakaat kelima misalnya. Dan makmum tak subhanallah ke apa ikut anda makmum ni. Jadi macam mana hak dia terikut tu imam rakaat kelima tu? Rakaat dia dikira ke tak? Dikira kalau dia muafiq. Muafiq maksud apa? Dia selesai membaca Fatihah sendiri, maka rakaat tu dia dapat. Tapi kalau dia hanya baca Fatihah separuh, imam rakaat dia pun rakaat sebagai masbuk, rakaat tu tidak dikira. Sebab apa? Sebab kira angsa dia Fatihahnya ditanggung oleh imam sebab dia masbuk kan. Tu imam rakaat kelima yang rakaat lebih, Fatihah tu pun Fatihah lebih, boleh tak nak tanggung Fatihah makmum hak dia rakaat kelima? Tak boleh lah. Maka berarti rakaat pertama dia tak ada juga, sebab
Fatihah dia hanya baca separuh lagi Tok Imam tanggung. Tok Imam mana tanggung? Tok Imam rakaat kelima. Tok Imam kelima boleh tanggung Fatihah kamu. Maka dia kena tambah 4 rakaat semula. Gitu jelah. Pada ni. Tapi kalau dia muafiq, dia membaca Fatihah sendiri rakaat pertama dia tu, Imam rakaat kelima yang dia tak sedar tu, boleh asal rakaat tambah 3 je lah. Tapi nak cerita makmum ni, bila Tok Imam naik rakaat kelima, tegar subhanallah, sunat juga. Tak ada ni. Sunat juga. Kalau makmum buat senyap, tunggu tasyahud akhir di bawah tu, tak apa. Tok Imam pun selesai 5 rakaat, tasyahud akhir, beri salam, barulah makmum beri salam. Makmum subhanallah, makmum tegar. Tok Imam tak boleh pakai awal makmum. Dia kena main keyakinan sendiri. Subhanallah, apa ni bawa kat keempat ni. Makmum belakang tu tak ramai mana contohnya. Duduk tasyahud akhir. Sekalipun makmum tak boleh pakai. Tok Imam tak boleh pakai hak makmum. Tok Imam kena pakai keyakinan dia sendiri. Tapi bila makmum tegar subhanallah, maknanya dia rakaat kelima, dia pun mari. Ya sungguh rakaat kelima dah. Barulah dia wajib kena turun kembali. Dia kena pakai keyakinan sendiri, melainkan hak di belakang tu makmum yang ramah. Barulah dia kena pakai hak ramah-ramah, walaupun dia tak mari pun di hati dia. Baru 3 rakaat ni, rakaat keempat ni, bukan 4 rakaat. Dia tak mari juga sekalipun. Dia kena pakai kalau makmum tu ramah. Ni makmum ramah, tapi ketika subhanallah tu, separuh ikut dia berdiri, separuh tunggu dia tasyahud akhir. Makmum pun hak mana ni? Tok Imam ni hak mana pula ni? Dah makmum separuh-separuh ni. Dia pakai keyakinan sendiri. Ni makmum, Tok Imam, makmum seorang je. Makmum seorang je. Hak berlakunya berjemaah sekelamin. Huru-hara sama sekelamin tu. Dah sama tua. Orang ni kata rakaat tak cukup, orang ni kata mu lebih rakaat. Susah lah. Jadi suami naik serakaat, isteri belakang ni tepuk. Tepuk tangan, tepuk. Mana apa? Rakaat kelima dah. Tok Imam dia kena pakai keyakinan sendiri. Dia yakin baru 3. Dulu apa? Isteri pula yakin dah 4. Jangan turut. Tanda ni. Sekarang suami naik serakaat lagi. Sebab suami yakin di hati dia baru 3. Hak naik tu kat keempat. Tiba-tiba isteri dia yakin 4 dah. Suami dia naik kat kelima. Dia pun tepuk tangan nak peringat. Tapi dah kalau suami dia, tepuk apa baru 3 rakaat ni kat keempat ni. Tak satu rumah aku lah. Lepas tu macam mana? Isteri jangan naik, tunggu di belakang tasyahud akhir. Kalau tak mau niat mufarakah, kena tunggulah sampai suami dia tasyahud akhir. Lepas tu beri salam, baru tu beri salam. Kalau nak mufarakah lah. Tapi jangan naik, jangan turut suami dia. Sebab isteri sudah yakin 4 rakaat. Suami pula yakin baru 3 rakaat. Jangan kita turut isteri. Pada ni. Sudah semayang, senyap sudah lah. Jangan dia kata, abang rakaat kelima. Mung baru 3 rakaat, kamu tak akibat benda. Tak sedap bala lah. Tak sedap bala. Lepas tu pasal CCTV ya tu. Dah, berulang kali ni duduk bala. Pasal CCTV kau. Hak mana hak salah dia yakini, kena semai semula lah. Tak sedap pasang lah CCTV tu. Sebab apa? Sah kedua-dua. Tak ada susah lah. Suami yakin baru 3. Naik ke keempat. Isteri yakin 4 dah. Yang suami dia naik tu kat kelima, itu keyakinan isteri. Kalau isteri yakin 4, suami naik kat kelima, jangan duduk turut. Kalau suami yakin 3, hak naik tu kat keempat, jangan duduk layan hak isteri tepuk tangan belakang tu. Dia kena pakai keyakinan sendiri. Kedua-dua sah. Sudah kata je. Kalau kata suami naik kat kelima, suami boleh kata kamu tu baru 3 malah tasyahud akhir dah. Ia boleh pelawang lah. Tapi nak ceritanya, imam tidak menuruti makmum. Makmum subhanallah untuk peringat saja. Jangan makmum marah pula, Tok Imam kita subhanallah dok turut sekarang. Tak boleh turut. Kamu peringat, Tok Imam pun meyakini kesalahan dia, barulah Tok Imam menuruti. Tidak, tak boleh turut. Ataupun makmum tu hak ramah sangat. Hak ramah. Misalnya
3 rakaat, imam tasyahud akhir, makmum pun subhanallah belakang tu masing-masing naik serakaat. Mana bawa rakaat ketiga baru tu. Tengok belakang tu naik belakang, dia pun kena naik Walaupun dia kata 4 dah orang belakang naik belakang tu, takkan salah ramai-ramai, takkan kamu seorang tu. Barulah makmum imam tu wajib kena turut makmum yang ramai. Walaupun tu imam tu rasa di hati dia cukup dah pak sekalipun. Sebab apa? Belakang naik serakaat belakang tu. Hak belakang ramai-ramai. Takkan kamu seorang betul hak belakang disalah belakang. Barulah wajib tu imam ni menuruti. Kalau tidak, tu imam tidak boleh menuruti orang. Dia kena pakai keyakinan dia sendiri. Jadi makmum subhanallah ni hanya memperingatkan sahaja. Dia kata di dalam masalah semayang ni, walaupun kita berjemaah, kita makmum sendiri pun ada masalah. Tu imam pun manusia biasa, ada kesilapan, ada kesalahan. Tu kena ada ilmu lah. Yang ada ilmu. Kena ingatlah kita sebagai makmum ni menuruti tu imam, tapi bukan menuruti semua. Kalau salah tak boleh turut. Ada ni, salah tak boleh turut. Mana kat kelima terang-terang dia naik juga turut. Sebab apa? Sebab kita makmum ikut tu imam. Dah tu imam 3 rakaat beri salam, dia beri salam juga. Tu imam 3 rakaat beri salam dah. Tu imam pun sedar, dia pun tambah serakaat. Sebelum memberi salam, sunat je sawi 2 kali, sudahlah. Makmum tak boleh tambah rakaat. Dia beri salam tu dengan sengaja, haram, batal dah sembahyang dia tu. Kan kamu yakin 3 rakaat kan? Kenapa kamu ikut tu imam yang beri salam? Dah tu imam beri salam, tu imam lupa, dia tak batal. Cuma nak cerita di sini, bila tu imam beri salam 3 rakaat, maknanya sembahyang belum sudah. Lepas tu orang pun royak ke tu imam, tu imam, rakaat tak cukup. Tu imam pun cakap, ya ke rakaat tak cukup? Dia bercakap. Cakap tu bercakap dengan sengaja. Sembahyang belum sudah sebab ada serakaat lagi. Cakap dengan sengaja. Yang kedua, ketahui akan haramnya. Yang ketiga, ingat akan dirinya dalam sembahyang. Dia ingat tak diri dalam sembahyang? Ada? Dia ingat ke sudah dah? Maka tak batal. Dia berkata-kata batal ni cukup 3 syarat. Sengaja, terlupa, terlatah, tak batal. Ketahui kata haram berkata-kata, kalau jahil baru masuk Islam, tak batal. Yang ketiga, ingat dirinya dalam sembahyang, barulah batal. Tapi masalah tadinya, memang dia cakap dengan sengaja, memang dia tahu kata haram bercakap dalam sembahyang, tapi dia ingat dirinya sudah di luar sembahyang. Sebab dia ingat ke rakaat sudah 4, cukup dah. Sebab tu dia tasyahud akhir memberi salam. Maka dia berkata-kata pun, dia ingat ke sembahyang dia siap dah. Maknanya dia bukan ingat diri dalam sembahyang. Maka berkata-kata yang sengaja serta tahu haram tadi tu tak batal, boleh sambung balik. Bangun, sambung serakaat. Itu je. Tapi tiara tak ada dah. Bangun tambah serakaat. Kemudian tasyahud akhir, sebelum salam, sunat sujud sahwi 2 kali. Sunat sujud sahwi. Sebab Nabi ketika 2 rakaat Nabi memberi salam tu, Nabi sujud sahwi 2 kali. Selepas Nabi sambung balik 2 rakaat sembahyang. Macam makmum patut dia tegur imam. Tegur masa mana? Masa 3 rakaat. Tegur masa mana? Sudah beri salam. Dia beri salam tu batal dah. Bukan masalah dia bercakap. Maknanya tegur tu makmum ikut siapa salah. Tu gitu lah. Jadi sekarang ni dia beri salam, dia yakin baru 3 rakaat. Dia beri salam, hukumnya haram tu sebab sengaja sembahyang tak cukup lagi. Mayang ni memang batal awal dah. Bukan hak dia berkata-kata tu. Bukan dia berkata-kata tu. Dia tak boleh ikut lah tu imam dah. Dia yakin 3 rakaat. Kenapa ikut tu imam? Dia ikut belakang tu cerita orang beri salam. Tu imam. Dia tak boleh ikut tu imam. Tu imam 3 kali salam. Pasal ni tunjuk 3 tak punya suara. Mahu tu imam. Tu imam tak apalah. Dia terlupa. Ya kamu tu kenapa ikut? Tak mampu perasan 3, tak mampu tambah serakaat. Dia makmum salah awal-awal dah. Kenapa? Dah lah dia tak tegur. Tak tegur subhanallah. Satu hal. Tak tegur pun tak apa, tapi jangan turut. Dia turut juga. Jangan turut lah. Tak imam 3 rakaat tasyahud akhir, dia pun naik, berdiri, mufarakah, jalan sendiri. Kalau tak ambil subhanallah. Kalau tak mau tegur tu imam.
Ni tak tegur. Lepas tu kita urut salah. Tik Imam beri salam, dia beri salam. Lepas tu dia nak kata Tik Imam salah. Memang Tik Imam salah, tapi Tik Imam lupa. Kamu sengaja beri salam. Dia banyak perkara tu. Main jemaah, dia banyak perkara. Semasa seorang dia mudah. Sebab kita tak ada kaitan dengan siapa-siapa. Sebab itulah dalam kitab dia akan datangkan bicara berkaitan dengan babul jamaah. Bab seorang jemaah dia ada syarat-syarat dia pula. Ada berlaku begitu, begini, begitu. Nak buatnya macam mana. Tok Imam pun macam nak buat. Makmum pun macam mana cara nak buat. Habislah. Berkata-kata dengan sengaja lagi diketahui akan haramnya dan ingat akan dia dalam semayang. Berkata-kata dengan dua haraf atau satu haraf yang memberi faham atau satu haraf yang bermat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.